Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kita dalam ruangan resensi buku. Okay, hari ini anda bersama saya, Azian Abdul Rahman. Okay, sedikit berkenaan diri saya. Saya sekarang bertugas di PPD Mersing sebagai pegawai SIC Plus Sains Sosial. Ini adalah tempat saya bekerja di PPD Mersing, di mana tugas saya adalah untuk membimbing guru. Dan sebelum ini saya bertugas di SMK Mersing sebagai guru bahasa Inggeris selama 14 tahun. Okey, itu adalah sedikit sebanyaklah tentang diri saya secara rasminya. Tapi secara tak rasminya, saya ni seorang yang gemar juga menulis di masa lapang, adalah buat sikit-sikit penulisan. Okey, suka juga melukis dan juga suka travel, suka melancong. Jadi kebanyakan hasil-hasil kerja saya adalah berdasarkan kepada apa yang saya telah alami, pengalaman yang dulu-dululah. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi bagaimana saya memulakan karier ataupun memulakan orang kata mencebur diri dalam bidang penulisan ni dengan lebih detail. Kita tunggu. Okey, saya akan cerita kemudian. Okey, bye. Okey rakan-rakan, mengenali Puan Sri Diah, guru penulisan saya sebenarnya bermula pada tahun 2018 lagi. Ketika itu, pada mulanya saya mendaftar untuk kelas penulisan di Skudai, di Sinaran Ilmu. Kak T ni yang menguruskan, Kak T Puan Hayati Daud. Okey, jadi pada tahun itu sebenarnya saya tak dapat menghadiri kerana ada kekangan. Jadi Puan Hayati inilah yang beria sebenarnya cakap, Yan tulis je. Akak bagi 2 jam ni, akak nak submit dekat Mak Sri. Yan kena tulis juga. Jadi saya pun tak ada idea kan, cakap alamak Kak T nak tulis apa. Tapi Puan Hayati ni dia seorang yang sangat positif. Dia paksa juga ambil komputer, kau type dekat sini kat tempat Kak T. Jadi saya pun pantaslah kan menaip. Idea masa tu pun tak tahu datang daripada mana, orang kata Allah punya ilham lah saya rasa kan. Saya pun memulakan saya punya penulisan yang pertama, iaitu dalam antologi Retak 1000 itu adalah wajah jujur kita. Ini antologi saya yang pertama terkandung dalam buku ni. Nanti saya akan cerita dekat mana sebenarnya lokasi yang saya menulis buku ni. Ceritanya, latar belakangnya. Okey, jadi bermula daripada Retak 1000, saya dah mengoraklah langkah dengan terujanya ketika menghadiri pelancaran secara besar-besaran masa tu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kami pergi naik flight dan sebagainya ni. Wah, beria-ria kan nak pergi. Masa buku tu dirasmikan, Kembar 10 tak silap saya masa tu. Pertama kali BKH diperkenalkan, buku kisah hidup. Dan sejak itu saya mengikuti semua penulisan-penulisan yang Puan Sri Diah adakan. Saya cuba menyertai, termasuklah orang kata BKH Mak, kemudian karyawan guru, legasi Abah. Saya cuba untuk juga menghantar karya-karya di dalamnya. Jadi tunggu apakah punca, apakah latar belakang cerita dan juga apakah ilham-ilham yang telah saya masukkan dalam penulisan-penulisan ini. Saya akan cerita sepanjang perjalanan anda bersama saya nanti selama lebih kurang 20 minit. Okey? Tunggu tau. Bye. Kat sini my school by SMK. Okay. This is my house. Okay. Kita pusing sini lah Okey, ini adalah buku Retak 1000 adalah wajah jujur kita. Karya pertama saya terkandung dalam buku ni, iaitu tajuknya ialah Ratu Salju. Okey, saya cari. Okey, ceritanya adalah berkisah tentang budak sekolah. Budak sekolah, saya sebagai guru
dan di mana saya belajar kali pertama lah karakter kita sebagai guru, bagaimana kita nak mengenali masalah anak-anak murid kita yang kita katakan nakal. Kita nampak budak tu nakal, kita nampak budak tu mungkin kurang adabnya dengan kita. Tapi kita tidak mendalami apa masalah dia sebenarnya. Yang kita tahu kita nak marah dia. Kau ni kenapa? Kerja sekolah tak nak buat? Tapi kita tak tanya dia kenapa dia tak buat kerja sekolah tu. Jadi apabila berlakunya peristiwa, satu peristiwa dalam kelas, kalau anda nak tahu anda kena baca buku ni. Dia membuatkan saya sedar dan saya kena berubah. Persepsi saya sebagai guru yang saya selalu betul itu saya dah tak boleh gunakan. Jadi saya belajar banyak dengan murid ini secara tidak langsung dengan peristiwa yang berlaku itu, bahawa murid-murid kita sebenarnya dia perlukan kasih sayang. Dia perlukan kita untuk membantu mereka membina karakter. Jadi rentetan daripada rasa kesal sebenarnya saya abadikan dalam buku ni. Dan sampai sekarang pun saya ingat dengan pelajaran ni, ilham. Dan saya teringin nak mencari dia. Di manalah ilham ni sekarang. Apa yang jadi dengan dia. Sebab saya rasa kalau anak murid kita tu salah, kita tidak berupaya untuk membantu dia tu, macam satu perkara yang sangat menyedihkan lah. Jadi memang rindulah ke anak-anak murid. Jadi itulah yang saya abadikan dalam Retak 1000 Wajah Jujur Kita dalam cerita Ratu Salju. Dan juga sekolah ini SMK Mersing. Inilah sekolah saya mengajar di sini selama 11 tahun lebih kurang. Juga menjadi latar belakang bagi cerita dalam buku solo saya, iaitu Lelaki Pinjaman Tuhan. Di mana di sinilah kelas ataupun bilik darjah tempat saya mengajar arwah, arwah suami. Kalau dapat tengok, itulah kelas yang berpintu ungu itu. Di situlah detik pertama saya mengenali arwah sebagai murid saya tingkatan 3 RKA. Tuan-tuan, inilah sekolah yang banyak menjadi latar belakang dalam buku-buku saya. Bukan ini saja, ada juga buku-buku lain, iaitu buku-buku yang terbitan daripada penerbit-penerbit lain juga adalah latar belakangnya SMK Mersing. Terima kasih SMK Mersing. Rakan-rakan, motivasi saya untuk menulis buku sebenarnya banyak saya dapat daripada pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang bila kita ada sesuatu tema tu, kita suka nak orang kata garapkan dia idea ni dalam buku. Jadi motivasinya tu ialah orang kata kerana orang-orang yang kita sayang lah. Terutama sekali kalau kita lihat ada dalam 2 buku ni, Diumpat Tidak Lemah. Dalam cerita ini saya menceritakan kali pertama saya terpaksa menghadapi mesyuarat secara atas talian. Ni masa tu PKP yang kali pertama, di mana satu Malaysia kita berkurung di rumah. Macam mana nak menghadapi? Pertama kali Google Meet bersama dengan rakan-rakan di Jabatan Negeri Johor yang dipengerusikan oleh masa itu oleh timbalan. Timbalan, bayangkanlah orang besar kan. Yang kita ni tak ada pengalaman. Jadi ada peristiwa lucu lah di dalam ni. Jadi kita abadikan kisah COVID. Walaupun kisah COVID, tetapi kita garapkan dia
dengan ahli keluarga kita. Dekat dalam cerita ni, saya bercerita tentang macam mana Sofia. Sofia dia cuba enter frame kan. Dia tak tahu mama dia tengah meeting. Kita ni tengah hangin, kita pun tak erti sangat pasal teknologi ni. Dia enter frame, kita pun nak membebel-bebel kat dia. Rupanya kita terlupa nak mute kan kita punya mic tu. Jadi peristiwa lucu lah dalam buku ni. Jadi kita garapkan orang-orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang, keluarga kita, dengan satu tema iaitu COVID. Sama juga dengan cerita yang dalam buku Apa Lagi Yang Lebih Membahagiakan. Sama juga. Cerita tentang COVID. Tapi saya masukkan juga kisah ahli keluarga. Kalau kita lihat tadi, buku Pengat Labu dan juga Kurma Daging, dia lebih kepada cerita tentang ibu, tentang mak kita. Ada peristiwa-peristiwa kita bersama-sama mak, kenangan manis yang kita cuba nak abadikan. Selama ni kita pun fikir macam mana cara kita nak abadikan selain daripada kita ada gambar, kita ada memori-memori. Tapi kita tak ada sesuatu yang dia sendiri boleh tengok. Mak kita sendiri boleh baca, macam ni tanggapan anak aku kepada diriku, contohnya. Jadi di sinilah saya abadikan kasih sayang seorang mak, bagaimana menyediakan juadah tanpa jemu, seorang suri rumah berpuluh-puluh tahun menyediakan juadah untuk santapan keluarga. Jadi dalam dua buku ni, walaupun kita bercerita tentang mak, kita abadikan juga resepi warisan keluarga. Jadi kalau nak tahu apa resepinya, boleh dapatkan buku ini, iaitu Kurma Daging Pujaan dan satu lagi Pengat Labu Kasih Sayang. Kedua-duanya ini adalah di bawah editor Sri Diah. Saya banyak menulis di bawah Sri Diah. Memang suka berada di bawah bimbingan beliau. Banyak ilmu yang saya dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menjadi motivasi utama ialah keluarga lah. Orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang kita sayang. Jadi kita nak abadikan mereka. Jadi jangan sampai orang kata memori itu hilang. Kalau di dalam buku yang retak 1000 ini tadi, saya bercerita tentang anak murid. Kerinduan kepada dunia sekolah. Dunia bilik darjah. Dunia anak-anak murid tu memanggil kita guru. Dunia-dunia kita nak mengajar. Saya dah tak rasa lagi perkara-perkara itu. Jadi macam mana saya nak mengabadikan rasa sayang itu ialah melalui watak-watak yang ada dalam buku ni. Dan juga di sinilah juga saya belajar. Saya nak cerita tentang bagaimana saya belajar untuk menjadi seorang guru yang lebih peka kepada keperluan anak murid dia. Bukan saja anak murid kita perlu memperbarui ataupun membaiki diri, tetapi kita juga sebagai guru, kita kena belajar banyak tentang anak murid kita. Tak semuanya mereka itu latar belakangnya bahagia, elok-elok seperti kita. Kadang-kadang mereka menghadapi masalah keluarga seumur remaja. Kalau kita tidak membantu untuk membentuk mereka, bagaimanalah kehidupan mereka di masa akan datang. Jadi tuan-tuan, cerita-cerita tentang anak murid ni saya abadikan. Kisah-kisah anak-anak yang dulu kita tak panggil dia orang kata melampau sangat lah kan. Cuma nakal lah. Nakal juga mereka masih lagi belajar mengenali diri. Kalau misalnya marah kepada ibu bapa, pada siapa mereka nak lepaskan? Kadang-kadang pada kita. Jadi kita jangan juga turut melatah atas apa yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan, itulah motivasi saya menulis buku-buku antologi yang ada pada tangan saya ni. Sebenarnya ada lagi, saya cuba juga berjinak-jinak dengan puisi-puisi dan juga pantun-pantun. Itu mungkin kita akan ceritakan di sesi yang akan datang. Okey, selepas ini saya akan bercerita solid tentang buku solo saya, iaitu Lelaki Pinjaman Tuhan. Okey, buku ini adalah satu buku yang sangat-sangat istimewa di hati saya. Ini adalah cerita yang sangat peribadi pada saya. Tapi atas sebab tertentu saya ceritakan juga, saya hasilkan juga buku ini untuk tatapan anda yang telah pun mendapatkannya. Jadi nak tahu kenapa buku ini ditulis, siapa wataknya dalam buku ini, saya akan ceritakan sebentar lagi. Jom ikut saya ke lokasi seterusnya. Saya akan cerita siapakah lelaki pinjaman Tuhan. Lelaki Pinjaman Tuhan. Sebuah catatan kisah cinta. Adakah lagi bahagia selepas runtuhnya rumah tangga kali pertama
Hati tertutup rapat, cinta telah mati. Cukuplah menghabiskan hidup dengan anak lelaki yang ditinggalkan ketika umurnya 4 bulan itu. Seluruh jiwa diraga dicurahkan untuk berbakti kepada murid-murid dan sekolah. Aku bangkit. Allah kembalikan rasa cinta. Kehadiran seorang murid tingkatan 3 RKA itu mengubah rasa. Hubungan cikgu-murid asalnya kerana ingin melihat murid itu berjaya telah membuahkan cinta. Satu persatu konflik datang menguji. 16 tahun jurang usia menjadi penghalang utama. Kepercayaan, rasa hormat, komitmen, keluarga dan zuriat menjadi percaturan. Bersatu juga, siapa tidak bahagia? Sehingga dugaan zuriat dikandung keguguran. Hampa. Allah masih memberi lagi di saat tiada lagi harapan. Sofia sempena namanya, namun dugaan menerpa. Dia berubah sikap, berubah hati, tidak acuh dan mendiam. Rupanya itu tanda dia akan pergi selamanya. Allah memanggilnya pulang. Subuh itu, ajal menanti. Hanya 41 hari bersama anak yang baru lahir. Isteri masih berpantang. Anak lelakiku yang mengharap kasih. Kami ditinggalkan. Perginya insan yang penuh kasih sayang. Adakah mampu untuk aku bangkit kembali? Semuanya diungkapkan secara jujur dalam naskah Lelaki Pinjaman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu lagi. Hari ini saya akan bercerita tentang buku solo yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2020, iaitu Lelaki Pinjaman Tuhan di bawah bimbingan Puan Sri Diah. Okey. Jadi pertama kalinya kenapa saya menulis buku ini? Ada beberapa sebab kenapa saya menulis buku ini. Sebenarnya buku ini dia adalah satu kisah yang terlalu peribadi untuk saya. Jadi tapi saya rasakan perlu untuk berkongsi dengan semua rakan-rakan supaya kenangan dan juga memori itu tak hilang. Jadi pertamanya mengapa buku ini ditulis adalah kerana saya merasakan kisah yang terkandung dalam buku ini ataupun kisah yang berlaku dalam hidup saya ni adalah satu yang unik lah. Unik iaitu saya merupakan ibu tunggal. Kemudian orang kata kita bercinta dengan anak murid. Anak murid dan jarak umur kita ialah 16 tahun. Jadi jarak itu merupakan satu halangan di mana macam-macam yang kami tempuh yang saya ceritakan dalam buku ni, dan kemudian orang kata takdir Allah tu mengatasi segalanya. Kita dapat juga mendirikan rumah tangga, tetapi orang kata bahagia tu sekejap saja kerana Allah mengambil dia pulang. Dan semuanya saya catatkan di dalam ini. Jadi pada saya kisah tu satu kisah yang unik lah untuk saya kongsikan dengan masyarakat, bahawa banyak kisah-kisah yang berlaku di sekeliling kita yang kadang-kadang kita tak tahu. Jadi ketahuilah Allah itu maha besar. Jadi apa saja kurniaan, apa saja keunikan yang dikurniakan itu adalah penyebabnya. Yang keduanya, mengapa saya menulis buku ini, kerana first kali bila arwah tu dia pergi tu secara tiba-tiba kerana kemalangan. Bila kemalangan tu kita tak sempat nak ucap selamat tinggal, dan saya sangat teringin untuk berbual semula dengan arwah sebenarnya. Teringin nak berbual macam dulu-dulu, berkongsi cerita, bergurau dengan dia, mengenang-kenang kisah-kisah kami yang dulu-dulu masa kami berkawan, kami bercinta.
Jadi dalam buku ini saya membahasakan kata ganti nama diri, saya dan awak. Kenapa saya dan awak? Dia seolah-olahnya kalau pembaca membaca cerita ini, dia seolah-olahnya kalian akan melihat saya berbual dengan arwah sebenarnya. Jadi orang kata sekurang-kurangnya orang kata terhapus jugalah orang kata perasaan rindu tu yang nak berbual dengan dia tu. Walau macam mana pun orang kata tak adalah sama macam kita berbual secara berdepan kan, tapi saya cukup berpuas hatilah dapat meluahkan segalanya dalam buku ini. Yang ketiganya, mengapa saya menulis buku ini adalah salah satunya dokumen dokumen untuk anak-anak dia. Hakimi mengenali dia masa umur 4 tahun. Banyaklah memori yang terakam. Tetapi kalau anak dia ni, Sofia ni, macam memang tak kenal dia langsung lah. Lahir-lahir dia tak kenal ayah dia siapa. Kenal masa sepanjang dia 41 hari hidup. Jadi kalau saya nak bercerita balik siapa papa dia, papa Sofia ni bagaimana orangnya, saya tak dapat sebab apabila beliau pergi, banyak benda-benda yang saya dah terlupa sebab kita dalam proses kita nak bangkit kembali, kita nak merawat luka kita, ada perkara-perkara yang macam kita dah kelupaan. Jadi saya bimbang satu hari saya tak akan mampu untuk bercerita siapa ayah Sofia yang sebenarnya, ataupun saya tertinggal kenangan-kenangan yang sepatutnya Sofia tahu. Jadi apabila saya merakamkan semua ini dalam buku, bukan saja dengan cerita permulanya saya mengenali arwah sebagai murid saya masa dia tingkatan 3, tetapi juga bergambar dengan gambar-gambar semua saya sertakan. Saya harap ia menjadi satu dokumentasi bila Sofia sampai masanya dia nak mengenali ayah dia, dia dah ada buku ni dan dia boleh baca. Cuma kalau misalnya dia ada persoalan, dia boleh bertanya kepada saya. Jadi ini memudahkan orang kata saya menyimpan memori tu. Bak kata Puan Sri Diah, tulislah selagi kita masih hidup, inilah kenangan yang kita akan simpan selepas kita tiada nanti. Jadi saya berbesar hati dapat menulis tentang arwah. Dan seterusnya mengapa saya menulis buku ini adalah khas untuk sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia yang sangat sayangkan dia. Sebab arwah ni istimewa orangnya. Dia sangat disayangi daripada rakan-rakan dia yang dulu dari sekolah tadika sampai sekolah menengah sampai universiti yang saya dapat sebutkan beberapa nama: Afiq, Najwa, Muiz, Nadia, siapa lagi, ada ramai kawan-kawan dia. Dan juga apabila dia bekerja di Shimano, Sufian, Aidil, Nat, Syamsul, ramai rakan-rakannya yang masih lagi ingin mengetahui perkembangan dan juga mengetahui ceritanya. Jadi dengan adanya buku ini, mereka dapat mengenali arwah dengan lebih rapat lagi. Dan seterusnya buku ini saya tulis kerana arwah adalah seorang lelaki yang sangat istimewa pada saya. Dengan kebijaksanaan dia, dengan genius dia. Dia pada saya seorang yang sangat genius. Daripada pembelajaran dia sampailah dia bekerja dengan akhlak dia yang sangat baik. Jadi mengapa kita tidak sebarkan kita berkongsi pahala untuk arwah. Semoga dia mendapat kasih sayang di sana dengan pahala jariah yang mengalir apabila kita menceritakan yang baik-baik dan orang membaca yang baik-baik tentang beliau. Jadi itu adalah sebuah sedikit mengapa saya menulis cerita ini. Dan jika anda ingin mendapatkan buku ini, masih boleh menghubungi saya di talian 0197380535. Stok buku ni masih ada lagi. Jadi banyak cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita mengundang ketawa, cerita-cerita yang mengundang air mata, anda akan boleh dapat dalam satu buku ini. Dan yang terakhirnya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Sri Diah yang telah banyak membimbing dalam penulisan buku ini, dalam terhasilnya buku ini, di mana beliau tidak pernah jemu-jemu untuk menjentik semangat. Kadang-kadang jatuh semangat tu, tapi beliau tak putus asa. Yan, kena tulis. Saya sentiasa memberi peringatan dan dorongan demi dorongan. Tak pernah jemu dia menghubungi melalui WhatsApp, kadang-kadang menelefon untuk saya tetap menghabiskan buku ini. Dan seterusnya kepada rakan-rakan arwah, kepada rakan-rakan saya, terima kasih banyak-banyak
daripada mak ayah, terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada beradik 20, kembar 20, buku solo 20, terima kasih banyak-banyak kerana anda juga adalah pemangkin semangat untuk saya. Dan seterusnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembeli-pembeli yang telah mendapatkan buku ini. Kerana tanpa anda semua yang telah memberi semangat kepada saya, tak mungkinlah orang kata buku ini dapat diketahui oleh masyarakat di luar sana. Kerana buku ini adalah bersifat suatu terbit. Jadi kepada rakan-rakan yang telah membeli, rakan-rakan yang telah membaca dan juga menghantar feedback kepada saya, mengatakan bahawa banyak yang mereka belajar tentang hidup ini, tentang kehilangan, bagaimana nak bangkit semula, bagaimana kita nak menerima takdir, bagaimana kita nak menghargai orang yang kita sayang. Banyak pengajaran yang mereka dapat dari buku ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Allah saja yang membalas jasa tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih secara peribadi dan juga dari sudut hati yang paling dalam kepada seorang sahabat. Bukan saja sahabat, teman dunia akhirat, Siti Hawa. Terima kasih kerana sentiasa berada dengan Kak Yan, susah senang, menangis, ketawa. Dan sampai ke hari ini sebenarnya beliau tidak pernah surut-surut, orang kata, berada dengan saya, yang memberi semangat untuk saya terus bangkit dan juga mengenali diri saya selepas arwah tiada sebenarnya. Jadi jasa Hawa, Kak Yan tak lupa. Okay, terima kasih banyak Hawa, semoga Allah saja membalasnya. Dan kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, Mak Sri, rakan-rakan kembar 20, rakan-rakan yang telah membeli dan juga sahabat-sahabat lain yang tak dapat saya sebutkan nama, ibu ayah, mak bak. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana tanpa kalian mungkin buku ini tidak akan terbit kerana saya tidak sekuat itu untuk menulis. Jadi jika ingin dapatkan buku ini, boleh bila-bila masa saja hubungi saya. Okey. Terima kasih. Okay. Untuk lelaki pinjaman Tuhan. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk projek saya yang seterusnya, projek penulisan saya seterusnya, okey, kita nak cerita tentang My Mercy. Aku tak boleh lah jadi cikgu macam ni dah. Nak cut lagi satu lah. Tak best dia macam tu. Selamat pagi semua. Pagi ke? Bukan pagi. Ni Alih lagi. tak lepas. We'll be right back.